merupakan sebuah parti tempatan. Secara umumnya, PCS bukanlah parti yang baru yang ditubuhkan bagi menghadapi pilihan raya ini, dan sebenarnya semua saya ingat tahu bahawa telah pun ditubuhkan awal-awal lagi yang diterjui oleh Datuk Wilfred Okoye. Saya hanya mengambil alih tempuk kepimpinan PCS sejak sebulan lebih yang lalu. That's a very short period of time. Semasa Perhimpunan Agung pada ketika itu, alhamdulillah yang berbahagia Datuk Wilfred dan ahli-ahli jawatankuasa parti ketika itu telah pun memberi kepercayaan kepada saya untuk menerjui parti ini demi kepentingan hakiki rakyat negeri Sabah. Sejak penubuhan Persekutuan Malaysia bersama-sama dengan Persekutuan Melaya, Sarawak, Brunei dan pada ketika itu Singapura, rakyat Sabah telah berjuang bagi mendapatkan hak-hak yang telah dijanjikan kepada Sabah sebelum pembentukan Malaysia. Kita tahu bahawa bukan senang bagi pemimpin-pemimpin Melaya, Brunei dan juga Singapura pada ketika itu hendak memujuk kita bagi membentuk Malaysia. Pemimpin kita pada masa itu pula kemudiannya bersetuju untuk membentuk Malaysia dengan aspirasi merdeka melalui Malaysia. Namun demikian, mereka telah memastikan hak-hak rakyat Sabah akan sentiasa terjamin melalui Perjanjian Malaysia 1963 atau lebih dikenali sebagai MA63 yang ditandatangani di London. Rakyat Sabah tidak mendapat semua hak-hak keistimewaan yang telah dipersetujui semasa perundingan di antara kerajaan, dan malahan sedikit demi sedikit hak-hak keistimewaan kita dihakis oleh pemimpin-pemimpin dari Kuala Lumpur. Hasil minyak dan gas kita telah pun diambil dan Sabah hanya mendapat sebagai balasan yang tunai sebanyak 5%. Kesemua hasil kerajaan Persekutuan Sabah dikau tulus dan kerajaan Sabah hanya diberi sedikit seperti yang diputuskan oleh kerajaan Persekutuan, walaupun sudah termaktub dalam MA63 dan Perlembagaan Malaysia bahawa Sabah akan mendapat 40% daripada hasil kerajaan Persekutuan di Sabah. Kerajaan Sabah telah ditadbir oleh pelbagai parti politik, termasuk parti-parti daripada Melayu yang telah secara langsung atau tidak langsung menghakis hak-hak kita dan keistimewaan kita. Pelbagai hak-hak dan keistimewaan kita belum lagi dilaksanakan sepenuhnya mengikut apa yang telah dipersetujui semasa perundingan pembentukan Malaysia. Oleh sebab itulah PCS mempunyai misi dan visi untuk memperjuangkan hak-hak dan keistimewaan Sabah seperti yang termaktub dalam ICJ 62, MA 63 dan Perlembagaan Malaysia. Kita akan tetap berpegang kepada perjuangan ini jika kita diberi mandat untuk membentuk kerajaan negeri Sabah. Bagi membentuk kerajaan, kita hendaklah memastikan bahawa calon-calon kita terdiri daripada golongan yang cerdik, juga penting, berani dan berkebolehan. Mereka telah dipilih dengan teliti dan berdasarkan kebolehan masing-masing untuk memenangkan PRN ini. Calon-calon kita adalah gandingan antara golongan yang berpengalaman dan mereka yang muda tetapi berbakat dan boleh diasuh serta dilatih untuk berkhidmat kepada rakyat Sabah. Mereka juga terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa yang ada di negeri Sabah yang tercinta ini. Dan rakyat Sabah juga harus mengetahui apakah juga manifesto PCS bagi membantu mereka membuat keputusan yang terbaik semasa hari mengundi kelab. Oleh itu, insyaAllah PCS akan melancarkan manifesto kita pada masa yang terdekat ini melalui laman
Facebook resmi PCS. Manifesto ini telah dirangka. Manifesto ini telah dirangka dengan meletakkan kepentingan Sabah sebagai perkara paling utama dan ia merangkumi beberapa teras, di antaranya pertama, ekonomi seperti mewujudkan satu kementerian baru khas untuk minyak dan gas. Dan melalui kementerian inilah kita hendak menuntut hak-hak kita. Dan saya berpendapat bahawa kementerian ini akan mainkan fungsi yang penting dalam kita mencapai hak-hak kita yang telah pun termaktub dalam perlembagaan. Dan kedua, menjamin kedaulatan Sabah. Ketiga, Perjanjian Malaysia 1963, pendidikan dan kemahiran, pembangunan infrastruktur, kebajikan wanita dan belia. Saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan semua agar mengikuti laman Facebook PCS dan hadirin semua juga boleh scan QR code yang akan diberikan dan ia akan membuat terus ke laman Facebook PCS di mana manifesto PCS akan dimuatkan kelak. Para hadirin sekalian, sebelum saya mengumumkan siapa dia calon-calon parti Cinta Sabah, izinkan saya meluahkan sesuatu yang sentiasa tersemat di jiwa sanubari saya sekian lama. Perjuangan saya ini bukan sehari dua dan sebaliknya sudah lama berlaku tanpa memandang wang ringgit maupun pangkat, dan sebaliknya saya berjuang sejak zaman saya dalam BN lagi. Dan saya tidak takut untuk kehilangan jawatan ketika itu, walaupun ada pemimpin Sabah lain dalam parti ketika itu. Sebagai contoh, dalam satu forum yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, saya telah memanggil semua pemimpin Sabah, kira-kira dari parti sendiri maupun parti pembangkang, untuk bersama-sama berjuang hak-hak serta keistimewaan negeri kita untuk rakyat kita. Saya terpaksa berjuang bersama-sama pemimpin yang juga dari kalangan pembangkang pada masa itu. Namun, demi perjuangan saya rela ketepikan pandangan politik yang berlainan demi kepentingan rakyat negeri Sabah. Adalah menjadi harapan saya agar parti-parti tempatan supaya bersatu dan bekerjasama bagi menuntut hak-hak dan keistimewaan rakyat Sabah yang masih lagi sehingga hari ini belum dilaksanakan. Sudahlah wahai parti-parti tempatan, bahawa kita seharusnya menentukan nasib serta halal tuju kita sendiri tanpa campur tangan daripada pihak lain. Adakah kita rakyat Sabah tidak mempunyai keyakinan bahawa selaku rakyat Sabah kita juga boleh mentadbir negeri kita mungkin jauh lebih baik apa yang ada pada sekarang. Dan pada hari ini PCS akan menghadapi pilihan raya yang akan datang, dan satu misi utama dan yang saya mau disanubari tuan-tuan, terutama sekali orang-orang Sabah asal, sedarlah kita bahawa kita sudah sekian lama dijajah. Ini adalah peluang kita yang terakhir untuk menentukan siapa dia tuan dan negeri. Dan saya dengan senang hati, saya tidak boleh memikul beban ini seorang diri. Dan saya tidak mampu untuk berhadapan dengan pihak-pihak yang tertentu. Oleh itu saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita berusaha supaya kita cuma hanya menuntut apa yang hak kita. Dan kita bukan hendak berkonfrontasi dengan kerajaan pusat, tapi apa yang kita minta, apa yang saya minta daripada kawan-kawan, masih kawan lagi yang sekarang menjadi menteri, saya kata apa kiranya saya dan rakan-rakan dan rakyat negeri Sabah asal ini
biarlah kita, orang kata, berhadapan dengan di antara satu dengan lain dalam pilihan raya ini dan bukan daripada Kuala Lumpur. Setuju atau tidak? Boleh atau tidak kita mencapai? Boleh? Boleh? Kalau boleh, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita tidak harus lakukan? Jangan undi pati-pati yang lain. Dan saya lihat daripada ujung sana dan ke ujung sana. Kalau bilang canggih pun, lawa pun, manis pun, tidak kurangnya juga kita. Betul. Dalam dewan ini juga saya melihat banyak akademia. Ada juga Dr. Joshua, ada juga yang PhD holders, ada juga pegawai-pegawai tinggi, ada juga rakan-rakan peniaga. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Semua ada. Betul tidak? Semua ada. Apa yang ada kurang pada kita? Kalaupun ada kurang, kita membantu di antara satu sama lain. Betul tidak? Jangan sabotage kawan. Setiap kursi dalam kawasan kita cuma satu saja. Tapi ada beberapa kursi masih kita berunding, ada sampai 7 calon. Saya tidak marah 7 calon oleh karena mereka ini hendak memperjuangkan nasib kita, betul tidak? Betul. Tapi itulah, daripada segi proses pemilihan itu kita kena ambil kira semua. Dan setiapnya ada yang mengatakan bahawa dia yang paling layak. Tapi yang paling penting sekali saya katakan bahawa siapa juga dipilih, marilah kita sama-sama untuk membantu di antara satu sama lain supaya kenyataan misi dan visi kita dapat kita laksanakan. Percayalah, kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak mempunyai very strong voice, kemungkinan our children and grandchildren will lose this beautiful state of Sabah. Kita tidak mau anak cucu cicit kita akan menjadi pendatang di negeri kita sendiri. Oleh itu, pada rakyat-rakyat Sabah, please don't let that happen. Jangan sampai ianya berlaku oleh kerana kita di antara kita tidak mempunyai orang kata kesungguhan untuk mempertahankan kedaulatan negeri. Jadi saya akan membaca calon-calon dan mungkin ada yang belum tahu calon, tapi percayalah, saya Datuk Berfet dan Jabatan Kuasa sangat-sangat menghargai yang tuan-tuan dan puan-puan menawarkan diri untuk menjadi calon semata-mata untuk kita bersama-sama memperjuangkan hak keistimewaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengumumkan calon-calon. Yang satu Bangi, masih kita dari segi teknikal surat pelepasan akan dikeluarkan. So saya tidak namakan, tapi insya Allah kita akan ada calon. Yang dua Bengkoka Josi bin Mutsino Munisipu, ya. Pitas, nama pun canggih juga. Ya, Pitas N3 Syarif Sahab bin N4 Tanjung Kapur Sean Devi Robert Lee. N5 Mentumbung, saya akan umumkan kelak ada calon lebih daripada satu.
tapi hanya satu saja yang bukan. N6 Bandau Webli Disim Alliance. N7 Kandik Andy Wilson Malinga. N8 Pintasan Padlan bin Samad. Mana Padlan? Padlan. Gitu sini. Padlan belakang. Oh, oke. Saya kira saya baru mau mendapat pungutan suara siapa yang tidak ada sini memberikan nama mereka. Oke, ada belakang. N9 Tempasuk Abdul Alif Saibi. N10 Usukan Datu Muhammad Nazarudin bin Datu Haji Datu 13. Mana dia? Oke, terima kasih. N11 Kedamaian Dr. Betting Giling Joshua. N12 Sulaman akan saya umumkan kelak. N13 Pantai Dalit Muhammad Amirul Amin. N14 Tamparuli Dennis George Kianfa alias Dennis Gimpa. Orang yang menyanyi kita punya lagu pagi. Dia kasih free. N15 Kiulu Andau bin Yasun alias Bruno. Okay, the reference signal is on the way. N16 Karambunai Dayanku Aisyah Kumaira binti Eke Asal. I think most probably the youngest calon. It means you have to work harder than the rest of the old people. Darau N17 Haji Umsari alias Ansari bin N18 Dr. Regina Lim. N19 Likas Lu Xiaowi alias Jeff. Orang ingat dia Korea punya ekta. Tapi mama Korea itu pandai bahasa Korea. Api-api Datu Pang Yokmin di bulan dia kata api-api boleh kita tawan. I believe it, saya setuju. N21 Luyang Wilson Chan Kai Sim. N22 Tanjung Maru Noran Edi bin Sukiran. N23 Petagas Ahmad Farid Sainuri. Presiden Belia-Sama. N24 Tanjung Keramat Era Elza binti Zaya Jaya. Now it makes us look so old. N25 Kepayan Chua Juan Shui. Chua. Okay, I'll see you then. N26 Moyo Nicholas Sampil alias William.
Mantan Menteri Daerah Penambang. Yes. N27 Limbahau Audrey G. Sham. N28 Kawang Abdul Rahim bin Haji Lasim. N29 Pantai Manis Fauzi bin Ibrahim. Did you notice all these three? Saya ingat udara dia kali papan baik juga. N30 Pengawan Anifa Ahmad. Mantap. N31 Membakun Dr. Saad Aun Namin. Ilyas Abdullah bin Okin. Kuala Penyu Sisila Jombio. She's very excited and promised to deliver a seat. Lumadan Malik bin Unsad alias Jalai. N35 Sindomin JB bin Wai Ezwan Abdullah. N36 Tundasang Datuk Iwan Ibin. N37 Keranaan Muhammad Azrul bin Masnin. N38 Panginakan Amru bin Abdul Kadir. Tanggunan N39 Damayan Richard Marcus Ultum. N40 Bingkul Alfonsus bin Felix. N41 Liawan Mazlan Latif. N42 Melala Apiam bin Sausun. Dia kata after we taste victory dia boleh nyanyi. He's a singer, nyanyi lagu-lagu modern. N43 Kamabong T. Jin Kyong alias Alfred. N44 Tulit Matusin Timang. N48 Subut Raymond bin Lanjar. N49 Labuk Fidelis K. Michael. N50 Tunggung Haji Undang bin Tumpung. N51 Sungai Manila Syahizan bin Awang Saleh. N52 Sungai Sibuga Iwan Shah bin Mustafa. N57 Sekong Nuraini binti Piting.
Seorang peguam. N54 Karamunting Alvis Lu. N55 Elopora Wu Min Jin. N56 Tanjung Papat Yu Sing Chung alias Luis. N57 Kuamut Muhammad Mezi Ang Abdullah. N58 Lama Razman bin Maya. Dia mau lawan ketua perhubungan HAM. Radu tetap radio. N59 Sukau Melaya bin Kasura. N60 Tungku Jani bin Kulmen. Jani. Oh, ya, oke. Kita bersama. N61 Sedama Kamarudin bin Muhammad Cinta. N62 Silam Matusin Susan. N63 Kunak Muhammad Azman alias Abdul Samad bin N64 Sulamayan Alahudin bin Muhammad Sarah. Senalang N65 Majalis bin Lais. N66 Bugaya Jihik bin Besan. Dia minta saya, dia bilang dia mau lawan sama Syafi'i. Saya kata saya itu tiada puasa, kalau tidak tiada puasa saya kasih lawan. Ya? Tapi luar Padang pun boleh juga. N67 Balo Abdul Hamid bin Dama. N69 Sri Tanjung Dr. Ken Ko. N70 Kukusan Haji Ismail alias Taufik bin Muin. N71 Tanjung Batu Dr. Rudi Nudi. N72 Murotai Abdullah Palili. N73 Sebatik Abdul Samad Akui. Habis sudah. Banyak calon, jadi kalau ikut cuma NN sampai 100 lebih. Jadi itulah nama-nama calon yang telah disetujui.